Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semoga semua ceria-ceria saja pagi ni. Okey, so hari ni kita nak sambung bab baru iaitu bab 7 iaitu apa tajuk dia? Usaha ke arah kemerdekaan. Okey, ini kita nak belajar apa usaha pemimpin pada masa tu, apa usaha pertubuhan parti-parti yang wujud pada masa tu ke arah kemerdekaan. Apa yang dibuat? Okey, jom kita tengok. Make sure kamu ada buku teks dengan kamu. Muka surat 170. Okey, yang ini adalah gambaran berkaitan bab 7 apa kita akan belajar. 7.1 latar belakang idea negara merdeka, 7.2 jawatan kuasa hubungan antar kaum, 7.3 sistem ahli, 7.4 sistem pendidikan kebangsaan dan 7.5 penubuhan parti politik ke arah kemerdekaan kan. Okey, so kita hari ini just nak belajar yang part 7.1 sahaja iaitu latar belakang idea negara merdeka. Okey, kita tengok latar belakang idea negara merdeka. Maksudnya, kita nak tengok idea-idea yang dibuat oleh parti-parti dan juga pertubuhan yang wujud pada zaman dahulu. Okey, pengenalan. Tengok muka surat 172 nah. Okey, kita sambung. Perkembangan nombor 1. Perkembangan politik antarabangsa dan serantau mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Maksud kat sini, perkembangan politik di antarabangsa. Yang maksudnya, di luar negara punya perkembangan politik. Okey, dia mempengaruhi sedikit sebanyak mempengaruhi apa yang berlaku di negara kita. So kita nampak okey kat luar sana Indonesia, oh mereka dah merdeka. So kita pun boleh merdeka ni. So kita nak tiru. Macam itulah lebih kurang macam itulah. So kita tengok apa perkembangan politik yang berlaku di negara lain dan kita ambil pakai, kita guna pakai ataupun kita tiru apa yang okey, apa yang baik tu kita ambil. So dia mempengaruhilah gelombang politik. Okay, so wujudlah benih-benih kesedaran ni. Benih kesedaran politik tumbuh di serata tempat mencetuskan idea negara merdeka. So, apa yang berlaku di negara luar, di negara lain, sedikit sebanyak mewujudkan kesedaran dalam diri rakyat ataupun dalam hati semua rakyat lah. Yang mana mereka semua nak kemerdekaan. Okay, so bila nak merdeka, kan ada parti-parti pertubuhan kan yang wujud. So, setiap parti, setiap pertubuhan yang ada, mereka bagi idea sendiri, idea nak merdeka macam mana. Okey, so contoh pertama, 1938, Kesatuan Melayu Muda iaitu KMM. Kesatuan Melayu Muda KMM, yang mana dia dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. Okay. Dia memperjuangkan kemerdekaan tanah air yang mana berkonsepkan Melayu Raya. Itu Ibrahim Haji Yaakob ataupun yang mempelopori KMM, Kesatuan Melayu Muda. Okey, lagi KMM ni dia buat apa? Dia buat idea penyatuan bangsa dan juga dunia Melayu. Dia nak satukan bangsa dan dunia Melayu. Yang mana dia nak berdasarkan aspek persamaan daerah, dia nak semua orang sama daerah, persamaan darah, persamaan kebudayaan dan bahasa jadi satu rumpun yang sama. Dipanggil Melayu lah semua orang tu nanti. So dia nak penyatuan bangsa dan dunia Melayu. Okey, lepas tu KMM ni diharamkan oleh British. So selepas dia diharamkan, idea ni diperjuangkan oleh KRIS dan juga PKMM. KRIS tu apa? KRIS tu adalah Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung dan juga Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Okey, agaknya kenapa KMM ni diharamkan? Kalau kamu perasan, dulu kamu dah belajar, KMM ni adalah salah satu parti berhaluan kiri dan juga dia adalah bersifat radikal. Okey, satu lagi dia tak nak kerjasama dengan British. So British haramkan dia. So, tak adalah KMM, disambung pula oleh PKMM. Okey, kita tengok PKMM. PKMM dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Mustamam. So, ada 3 orang yang mempelopori PKMM. Okey, matlamat politik bagi PKMM ni ada 2 lah. Pertama, nak menanam semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat. Dia nak tanam semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat. Dan nak bekerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. Okey. So ada 2 lah matlamat PKMM ni. Dia nak tanam semangat kebangsaan dan juga bekerjasama dengan kaum lain. Apa slogan digunakan oleh PKMM? Iaitu slogan Merdeka. So PKMM ni dia mendaulatkan hak rakyat dalam politik. Maksudnya dia ambil lah hak rakyat tu kan. So dia daulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Okey, itu PKMM. Slogan Merdeka. Okey, next. Angkatan Pemuda Insaf, API. API dipimpin oleh Ahmad Mustamam. Kalau kamu perasan, Ahmad Mustamam dah ada kat sini kan. Dia pimpin PKMM kan. Tetapi dia still buka pertubuhan baru ataupun parti baru iaitu Angkatan Pemuda Insaf. Dipimpin oleh Ahmad Mustamam. Yang mana dia perjuangkan idea negara merdeka apa? Dia nak tekankan pemerintahan secara demokrasi. Demokrasi bermaksud rakyat terlibat dalam pemerintahan. Dia nak tekankan pemerintahan demokrasi
dan dasar ekonomi mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. So dia nak lebih adil lah rakyat terlibat dalam pemerintahan. Okey, Disember 1946, Risalah Testament Politik API diterbitkan dengan slogan Merdeka dengan Darah. Okey, so API dia guna slogan Merdeka dengan Darah. Apa maksud dia? Maksud dia perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa tu dan juga tanah air adalah secara lembut. Tetapi sekiranya tak dapat secara lembut, dia akan guna secara kekerasan jika terpaksa. Okey, so API ni adalah dia lebih kurang KMM. Dia adalah bersifat radikal. So dia diharamkan oleh British disebabkan pendekatan dan imej radikal dia ni. So dia diharamkan oleh British API. Okey, next. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dipimpin oleh Datuk Petinggi Abang Haji Abdillah yang mana dia mempelopori gerakan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Okey, ingat lagi Sarawak diserahkan kepada British oleh Charles Vinebrook. Ada beberapa sebab lah kenapa, beberapa faktor yang menyebabkan Vinebrook menyerahkan Sarawak kepada British. So dia orang ni menentang. So tubuhlah Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak. Okey, pertubuhan ini mahukan Sarawak menjadi negeri yang merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Dia nak jadi negeri merdeka lah di bawah pemerintahan Brooke. Dia tak mau di bawah kolonial British. Okey, pertubuhan ini ingin berkerajaan sendiri seperti yang dijanjikan dalam Perlembagaan 1901 oleh Raja Brooke. Okey, so tak dapat sebab Charles Vinebrook telah serahkan Sarawak kepada British. Okey, next kita tengok lagi. Tadi 4 kan? 4 pertubuhan. So sekarang kita tengok 4 lagi parti-parti politik ni. Okey, Pergerakan Pemuda Melayu PPM, kontroversi penyerahan Sarawak kepada British melahirkan PPM di Sibu. Yang mana mereka ni rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. So mereka betul-betul nak kemerdekaan Sarawak. Okey, catatan Merdeka dalam surat menyurat PPM menjelaskan bahawa gerakan PPM untuk memerdekakan Sarawak. So maksudnya apa juga yang maksud surat menyurat ni maksudnya berkaitan dengan rasmi lah. Apa juga surat menyurat secara rasmi mesti ada perkataan merdeka yang mana bermaksud mereka nak kemerdekaan untuk Sarawak. Okey, anggota PPM menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13. Ingat lagi ke Rukun 13? Kita ada belajar itu Rukun 13 kan? Yang mana dia orang tubuhkan Rukun 13 yang mana dia orang ni Rukun 13 ni tekad ataupun bersemangat ataupun berkobar-kobar lah lebih kurang tekad untuk membunuh Gubernur British, membunuh pegawai British dan juga Datuk Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak tu. Dia nak bunuh. So dia berjaya bunuh lah. Okey, penubuhan Rukun 13 membuktikan kebencian PPM terhadap kolonial. Kolonial bermaksud penjajah. Okey. So itu PPM. Okey, maksudnya dia orang rela berkorban jiwa. So memang rela berkorban lah sebab dia dah bunuh Gubernur British dan akhirnya mereka dihukum mati. Okey, UMNO. United Malays National Organisation, iaitu UMNO. UMNO dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar yang mana dia punya fokus adalah menyatukan orang Melayu, menyatukan orang Melayu dan juga mempertahankan hak bangsa Melayu dan juga kedudukan Raja-Raja Melayu. Okey, slogan yang pertama yang dibuat oleh UMNO adalah Hidup Melayu. UMNO memperjuangkan menentang Melayu Union. Okey, masuk kat sini. Slogan diguna adalah Hidup Melayu. Dan dia guna Hidup Melayu tu dan dia juga perjuangkan menentang Melayu Union. Ingat kan Melayu Union yang mengancam status quo rakyat tu. So dia menentang Melayu Union. Yang kenapa dia menentang Melayu Union? Untuk memelihara status quo orang Melayu dan juga kedaulatan Raja-Raja Melayu. Yang mana kalau Melayu Union tu kuasa Raja Melayu terhakiskan. So dia tak sukalah. Sebab tu dia menentang Melayu Union. Okey, 1951 slogan tadi daripada Hidup Melayu berubah kepada Merdeka melalui perundingan. Okey, pertama Hidup Melayu. Dan kemudian bertukar kepada Merdeka. Okey, next. UMNO. Okey, next. Parti Kebangsaan Melayu Labuan, PKML. Okey, perjuangan PKMM kemerdekaan Tanah Melayu mempengaruhi penubuhan PKML di Sabah. Okey, tadi kita ada PKMM kan yang awal tadi sebelum slide ni. Okey, so dia mempengaruhi pertubuhan ataupun penubuhan PKML Labuan punya. Okey, dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gan. Yang mana mereka menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah. Maksudnya dia pun tak sukalah. So tak bekerjasama dengan penjajah. Dan juga mereka menuntut Sabah dimerdekakan. Lebih kurang macam Sarawak lah. Menuntut Sarawak dimerdekakan kan. Okey, so dia orang guna apa? Laungan. Slogan dia orang adalah Hidup Melayu Merdeka. Dalam penulisan surat Zakaria Gan kepada ahli PKML menekankan kesedaran kebangsaan untuk merdeka. So kesimpulan bagi PKML ni,
Slogan digunakan adalah Hidup Melayu Merdeka. Okey, dia orang pun berjuangkan kemerdekaan bagi Sabah. Okey, Malayan Indian Congress, MIC. MIC India kan, diasaskan oleh John TV. Kenapa diasaskan? Untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. So maksudnya nak merdeka, dia orang nak bekerjasama dengan kaum lain juga. So MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Ini MIC. So maksudnya dia orang sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Bagus ni. Okey, dah 8. So ini lagi 4. Okey, Hizbul Muslimin, Perhimpunan Rakyat. Hizbul Muslimin adalah parti juga, pertubuhan parti Hizbul Muslimin. Okey, Perhimpunan Rakyat di Ma'had Al-Ihya Al-Syarif di mana? Di Gunung Semanggu Perak. Yang mana dia melahirkan, perhimpunan ni melahirkan Majlis Agama Islam tertinggi iaitu MATA. Diterjui oleh, maksudnya diketuai oleh Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Fadlullah Suhaimi dan juga Syekh Abdullah Fahim. Okey, perhimpunan MATA ni melahirkan Hizbul Muslimin yang mana dia mencapai matlamat kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. Okey, maksudnya Hizbul Muslimin ni dia nak jadikan tanah Melayu sebagai negara Islam. So, British tak berapa sukalah dia nak jadikan tanah Melayu sebagai negara Islam. So, British pun haramkan pertubuhan Hizbul Muslimin. Okey, MCA pula, ni China pula, Malayan Chinese Association. Okey, dipimpin oleh Tan Cheng Lock. Tugas dia apa? MCA menjadikan tanah Melayu berbilang kaum sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Maksudnya jadi tanah Melayu yang berbilang kaum ni sebuah negara yang berdemokrasi. Okey, bagi menjayakan matlamat, MCA berusaha satukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan semua kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan tanah Melayu. So dia pun masyarakat Cina pun nak bekerjasama dengan semua kaum lain. Okey, MCA settle. Next, Parti Islam Setanah Melayu, PAS. Dengar kan sekarang ni ada kan PAS. Okey. Idea negara Islam diteruskan melalui penubuhan PAS iaitu Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Sekali lagi nama dia muncul. Yang dipertua PAS, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi ni adalah yang dipertua PAS. Dia menegaskan bahawa PAS bercita-cita untuk bina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi. Okey, lepas tu kemerdekaan bagi PAS, apa maksud kemerdekaan bagi PAS adalah bila tanah Melayu tu merdeka dengan menjalankan hukum Islam. Itu baru maksud dia merdeka lah. Okey, merdeka bagi PAS adalah bila tanah Melayu masa tu merdeka, maksud menjalankan hukum-hukum Islam. Yang mana Islam suruh, itu yang dijalankan, itu adalah merdeka bagi PAS. Okey, IMP, Independent of Malayan Party, diasaskan oleh Datuk Onn Jaafar. Kalau pembahasan tadi, UMNO pun Datuk Onn Jaafar kan. Kenapa Datuk Onn Jaafar tubuhkan IMP? Sebab, kalau kamu nak tahu, sebab dia apa? Sebab masa UMNO, kan British minta, bukan minta lah, British bagi syarat. Kalau nak merdeka, kita kena bersatu padu, perpaduan antara kaum. So, apa yang dibuat oleh Datuk Onn Jaafar, dia buka keahlian UMNO tu kepada kaum lain. Tapi, ditentang oleh ahli dalam UMNO masa tu. Sebab, perpaduan masa tu macam janggal lah. So, macam pelik. Kalau Melayu nak kawan dengan Cina, India nak kawan dengan Melayu, jadi pelik. So, tak berlaku time tu. So, sebab itulah Datuk Onn Jaafar buka IMP. Okey, idea tanah Melayu untuk Malayan. So, idea apa yang dibuat oleh Datuk Jaafar, iaitu tanah Melayu untuk Malayan. Okey, 1949, pemikiran politik Datuk Onn Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan. Okey, maksudnya dia nak ke arah perpaduan lah. Datuk Onn Jaafar menuntut kemerdekaan tak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum yang lain. So, yang diterima menjadi rakyat tanah Melayu. So, tak bolehlah tanpa kerjasama, memang British takkan bagi. Okey, beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang bukan Melayu yang turut mempunyai hak dalam politik dan ekonomi. Okey, so itu point dia. Dah, berapa dah? 12 kan? 12 parti politik yang memberi idea kemerdekaan. Okey, kesimpulan bagi 7.1 ni, apa yang kita boleh nampak ialah idea negara merdeka tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk di negara kita, yang mana meliputi pelbagai ideologi, tapi semua tu berkeinginan untuk membebaskan tanah jajahan, membebaskan negara ataupun tanah Melayu daripada kolonial British, maksudnya daripada penjajahan British. Okey, yang kedua, kepelbagaian idea negara merdeka tercetus, maksudnya macam-macam idea negara merdeka tu tercetus. Tetapi ataupun macam-macam idea negara mereka, namun semuanya sama je menjurus kepada ke arah matlamat yang sama, iaitu nak pertahankan kedaulatan negara. Okey, itu berkaitan dengan 7.1.
Kalau tak faham nanti boleh tanya. Okey, itu saja cikgu rasa. Terima kasih. Assalamualaikum.